Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم فقهنا في الدين وقل رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah kita dapat sekali lagi hadir ke rumah Allah menunaikan salat fardu maghrib. Kemudian dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan hidayah dalam diri kita hinggalah ke akhir hayat kita. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha kepada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, perempuan dirahmati oleh Allah, kita terus menyambung pengajian kitab kita, muka surat 381 ya. Tuan ya? Oh, di tengah tu ya. Oh. Baik, qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Baik, kita masih lagi di dalam seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu tentang larangan terburu-buru dan perintah bersiap sedia untuk mengelakkan bahaya. Maknanya larangan terburu-buru, jangan terus membunuh. Ketika mana di dalam peperangan, apabila umat Islam berperang dengan orang kafir, maka jika ada sesiapa yang mengatakan ilaikumussalam alasta mu'mina, dia bagi salam dan dia mengucapkan dua kalimah syahadah, maka tak boleh umat Islam terus membunuh orang tersebut dengan alasan dia bagi salam dengan mengucapkan dua kalimah syahadah itu adalah untuk tujuan dia menyelamatkan diri dia. Sebenarnya dia bukan Islam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, Allah larang jangan terus bunuh, maka kena tabayyanu, kena siasat terlebih dahulu. Baik, kata pengarang kitab, sebab-sebab ayat tersebut diturunkan. Ini ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum ni, iaitu surah An-Nisa ayat 94 ni. Terdapat berbagai riwayat yang menyatakan sebab seruan itu diturunkan, antaranya riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kaum muslimin bertemu dengan seorang lelaki yang membawa sedikit kekayaan. Kaum muslimin bertemu dengan seorang lelaki, yang mana lelaki ni bawa sedikit kekayaan lah. Dan lelaki ni dia ucapkan salam. Kemudian mereka membunuh lelaki itu dan mengambil hartanya. Jadi ada di kalangan kaum muslimin ni, dia bila dia jumpa orang dia sangka orang tu orang kafir ataupun di dalam peperangan ke, mana dia tak cakap banyak dah, dia terus bunuh walaupun orang tu bagi salam. Sepatutnya bila mana orang tu bagi salam, biasanya bagi salam ni orang Islam lah. Walaupun hari ni ada juga non-Muslim, dia mungkin dia dah terbiasa ke, dia nak mulakan ucapan dia,
dia assalamualaikum ke, ataupun apalah ucapan-ucapan insya-Allah ke, masya-Allah ke, tapi dia tetap orang kafir. Nah, tetapi tuan-tuan, dalam masalah ni maknanya orang Islam ni dia nak cepat-cepat dapat harta rampasan tu. Jadi bila mana orang yang datang dia bertemu dengan orang muslimin ni, dia ada bawa sedikit kekayaan, walaupun dia bagi salam, orang Islam kata ni kafir ni, kita bunuh, terus mereka ambil harta dia. Maknanya ambil harta dikira harta rampasan lah, sebab kita bunuh orang kafir. Maka turunlah ayat, seterusnya turunlah ayat ayat yang kita bincangkanlah seruan ni, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi tuan-tuan, kita bacalah tuan, walaupun dia pengarang ulang beberapa kali ayat ni tuan-tuan. Ambil keberkatan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, maka hendaklah kamu menyelidik apa jua perkara dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai dengan memberi salam atau mengucap 2 kalimah syahadah, engkau bukan orang yang beriman. Lalu kamu membunuhnya dengan tujuan hendak mendapat harta bendanya, yang merupakan harta benda kehidupan dunia yang tidak kekal. Janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia itu, kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang banyak. Demikianlah juga keadaan kamu dahulu dapat diketahui oleh orang lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucap kalimah syahadah. Lalu Allah mengurniakan nikmatnya kepada kamu, oleh itu selidikilah apa-apa jua lebih dahulu dan janganlah bertindak dengan terburu-buru. Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dengan mendalam akan segala yang kamu lakukan. Baik, An-Nisa ayat 94. Baik, riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim, ada riwayat yang lain tuan-tuan. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ni, ada beberapa riwayat. Yang lainnya riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas juga mengatakan, seorang lelaki dari Bani Su'aim membawa harta bertemu sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki daripada Bani Su'aim. Entah betul ke tidak tuan-tuan sebutnya. Dia biasanya kalau bahasa Arab, tulisan Arab kita boleh baca tepat. Kalau Rumi ni tuan-tuan wallahu alam. Bani Su'aim. Dia bawa harta bertemu dengan sekelompok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki dari Bani Su'aim ni dia memberi salam kepada mereka, dia bagi salam. Namun begitu mereka berkata, kamu memberi salam tujuan untuk melindungi diri. Jadi orang tu dah bagi salam, sahabat Nabi SAW kata, oh kamu ni bagi salam supaya nak melindungi, nak lindung diri kamu. Lalu mereka bunuh. Lalu mereka membunuh, mengambil harta dan menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Mereka ambil harta tu, mereka bagi kepada Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Baik, riwayat yang lain. Riwayat Ahmad Al-Baihaqi dan lain-lain dari Abu Hadrat. Ayahnya berkata, Rasulullah SAW menyuruh kami pergi ke Adham. Lalu kami pergi bersama sekelompok kaum muslimin yang terdiri dari Abu Qatadah, Al-Haris bin Rabi'i dan Mulhim bin Jasamah bin Qais. Ketika berada di Adham, kami bertemu dengan Amir Al-Ashja'i membawa harta dan susu. Jadi tuan-tuan, kaum muslimin ni dia pantang. Dia jumpa je orang kafir, ataupun dia tak tahu pun, dia pun tak siasat dulu kafir ke Islam.
Mungkin mereka bertemu contohnya dalam peperangan, bertembung dalam peperangan, maka di kalangan orang kafir itu ada yang telah memeluk Islam. Jadi dia orang yang dah memeluk Islam tu, dia berharap kalau dia jumpa orang Islam, dia bagi salam, Assalamualaikum, ataupun dia mengucap asyhadu la ilaha illallah, dia dah Islam, selamatlah. Tak selamat juga, dibunuh juga. Tujuan nakkan harta. Betul Allah Taala berfirman, tabtaghuna aradal hayatid dunya. Kamu ni gelap mata ke apa? Maknanya nakkan dunia ni. Dah. Bila nampak orang kafir ada harta, kita mana tak tunggu dah, tak siasat dah, bunuh je. Bunuh, dapat ambil harta. Ya. Jadi dia bawa harta, dia bawa susu. Dia memberi salam kepada kami. Kemudian kami menahannya dan membawanya menghadap Mulhim bin Jasamah. Kami membunuhnya. Riwayat-riwayat ini semua membunuh, semua bunuh. Tanpa siasat terlebih dahulu. Kami mengambil unta dan hartanya untuk dipersembahkan kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang pada jalan Allah. Baik, satu lagi tuan-tuan, sebab turun ayatnya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah menyatakan bahawa Rasulullah SAW berkata kepadanya, Mulhim bin Jasamah, engkau membunuhnya setelah mengetahui dia seorang Muslim. Jasamah ni dia yang membunuh tu. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, Mulhim, kamu ni dah tahu dah dia seorang Muslim? Jadi Mulhim dia menjawab, wahai Rasulullah, dia memberikan salam dengan niat untuk melindungi diri. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Mulhim ni, kamu bunuh dia setelah kamu tahu dia orang Muslim? Kemudian Mulhim jawab, dia bagi salam tu tujuannya untuk nak lindung diri dia. Rasulullah SAW bersabda, bukankah kamu tidak membelah hatinya? Jadi Nabi SAW kata, kamu belah hati dia ke? Macam mana kamu tahu dalam dada dia, dalam hati dia, macam mana kamu tahu? Dia bertanya, untuk apa wahai Rasulullah? Maknanya kata Mulhim, untuk apa nak belah dada dia? Baginda SAW menjawab, supaya kamu mengetahui apakah dia jujur atau berdusta. Maknanya kalau kamu tak tahu dia ni betul-betul benar ataupun dia dusta dalam mengucapkan salam, dalam mengucapkan kalimah syahadah, kamu kena belah hati dia lah. Dia berkata, saya telah mengetahui hal itu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, celakalah kamu kerana tidak mengetahui hal itu. Kemudian pembunuh tersebut meninggal dunia. Tuan-tuan, Mulhim ni tuan-tuan, selepas tu dia meninggal dunia. Maknanya Mulhim ni dia orang Islam lah. Maknanya dia bertemu dengan orang yang mengucapkan salam. Dia kata, ini walaupun dia bagi salam, dia nak lindung diri dia wahai Rasulullah. Rasulullah marah. Rasulullah kata, celaka kamu. Ini kalau dapat celaka daripada Nabi SAW ni, kira hidup dia tak berbahagia lah tu. Celaka betul lah tu. Kan? Kemudian pembunuh tersebut meninggal dunia. Pendapat lain menyatakan, dia ada pendapat. Pendapat lain menyatakan dia meninggal dunia 7 hari selepas dibunuh. Maksudnya lepas dia bunuh orang tu, 7 hari kemudian baru dia meninggal dunia. Baik, kemudian jenazah Mulhim ni yang membunuh orang, walaupun orang tu dah bagi salam dah kira maknanya tanda orang Islam dah, dia bunuh juga. Kemudian kemudian jenazahnya dikebumikan dan diletakkan di kuburan sebanyak 2 atau 3 kali. Maknanya kubur tak terimalah, kubur tolak. Kubur tolak tuan-tuan, dia punya jenazah dia. Mereka datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melihat bumi tidak mahu menerimanya. Jadi tuan-tuan, bila mana bumi tak terima jenazah Mulhim ni,
Maka mereka pergi kepada Nabi SAW, mereka ceritakan, mereka pun menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kata, ya Rasulullah, kubur tu, lubang kubur tu tak nak terima ni jenazah mulhim ni ya Rasulullah. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, innal arda taqbalu syarra min sahibikum walakinnallaha arada ay ya'idhakum. Kata Nabi SAW dalam sabdaannya, sesungguhnya bumi dapat menerima kejahatan dari sahabat kalian. Dia ada masalah yang perlu kita faham ni tuan-tuan. Sebab itu kalau kita biasa tengok telemovie Tanah Kubur tu, jangan kita percaya sangat. Tanah kubur, muka gelap, muka berbuih, muka jenazah terbang masuk dalam kisah kisah simin, macam-macam hal tuan-tuan. Baik, Nabi SAW kata bumi ni dia terima jahat daripada sahabat kalian. Maknanya lubang kubur ni, walaupun yang mati tu orang jahat, pendosa pun, bumi itu terima. Akan tetapi Allah ingin mengingatkan kalian. Walakinnallaha arada ayya'idhakum. Jadi bila mana kubur tu tak terima, bermakna yang hidup tu dia dapat peringatan lah, maknanya pengajaran. Lain kali kalau jumpa orang yang dah bagi salam, mengucap 2 kalimah syahadat, jangan bunuh. Kalau bunuh, tengok jenazah dia tak ada terima. Maknanya Allah nak ya'idhakum, nak ingatkan, nak bagi ancaman. Padahal bumi tu boleh je terima, walaupun yang meninggal tu jahat. Mungkin ada non-Muslim meninggal dunia kan. Bukan semua non-Muslim tu meninggal dunia kubur tolak, keluar ular ke apa ke benda ke kan. Walaupun dia hidup dia syirik, saat dia meninggal dunia tak mati. Mungkin masa Covid itu kan, yang uruskan jenazah ni semua KKM, dia maknanya ada juga jenazah non-Muslim ditanam. Mungkin sama, tak ada apa pun, jenazah orang kafir pun masuk macam biasa je, tak ada nampak api ular ke apa, lubang neraka, tak ada kan. Jadi Nabi SAW kata bumi ni dia terima, taqbalu syarra min sahibikum. Ini dia terima kejahatan dari sahabat kalian. Baik, kita nak faham tuan-tuan bagaimana ni, maknanya kalau yang mati tu yang jahat, yang mati yang baik, bagaimana kubur terima dan sebagainya. Baik, selepas itu Allah SWT menurunkan ayat tersebut. Banyak tuan-tuan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini tuan-tuan. Syekh Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala menyatakan, Syekh Sya'rawi ni tuan, seorang ulama tafsir di Mesir. Tuan-tuan kalau buka YouTube, type Syekh Asy-Sya'rawi, dia ada translate dia, tuan-tuan boleh dengar. Dia alim, masya-Allah, mufassir. Kata Asy-Sya'rawi rahimahullah taala, Syekh Sya'rawi rahimahullah taala menyatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhajat untuk memfitnah manusia. Jadi tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ada hajat untuk nak memfitnah manusia. Ketika ayat tersebut diturunkan bagi menentang tipu daya di dunia yang hanya difahami oleh manusia. Contohnya, ini Nabi SAW nak ajarlah kepada umat Islam ni. Contohnya apa? Matahari mengalami gerhana sewaktu Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim ni anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim radhiyallahu anhu. Jadi ketika mana meninggal anak Nabi SAW bernama Ibrahim, matahari itu dia jadi gerhana. Jadi kebanyakan orang berkata gerhana matahari ini disebabkan kematian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dia ada kaitan lubang kubur tadi dengan maknanya kematian seseorang tu. Sebab itu jangan percaya sangat filem-filem yang kaitannya dengan kubur ni. Nak buat cerita hantu, nak buat cerita apa-apa ceritalah. Maknanya rujuk terlebih dahulu. Jangan main buat je. Asal seram, asal kutipannya tinggi, buat je. Baik. Jadi orang kata gerhana matahari ini sebabkan kematian anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkalnya kerana ia berkaitan dengan persoalan keyakinan. Jadi bila mana orang kata gerhana matahari ini disebabkan matinya anak Nabi SAW bernama Ibrahim radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW menyangkal, Nabi SAW menafikan kerana ianya berkaitan dengan persoalan keyakinan, makna keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Ta'ala, soal akidah. Baik, Rasulullah SAW menjelaskan sebagaimana hadis Al-Mughirah bin Syu'bah menyatakan gerhana matahari berlaku pada zaman Rasulullah SAW iaitu ketika Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Kemudian orang berkata gerhana matahari ini disebabkan kematian Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan la yankasifani, matahari dan bulan merupakan dua tanda dari keseluruhan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, bukan disebabkan kematian atau kehidupan seseorang. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Jadi sebab itu bila gerhana bulan, gerhana matahari, kita salatul khusuf. Gerhana matahari, khusuful qamar, khusufus syams. Dua ni kita salat gerhana. Maknanya gerhana matahari dan bulan ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan disebabkan kematian, bukan disebabkan kehidupan seseorang, bukan. Itu tanda kekuasaan Allah. Fa idza raaitum fasallu wad'ullaha. Bila kamu melihat, ini waktu kita disyariatkan tu salat khusuf tu. Bila kamu tengok, bila kamu lihat, maka salat dan berdoalah kepada Allah. Fasallu, salat, wad'ullaha, dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kebanyakan orang menyatakan hal tersebut bertujuan untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya bila mana kita sebagai umat Islam ni, kita mengagung-agungkan, kita sebenarnya nak memuliakan sebenarnya. Kerana anak Nabi SAW bernama Muhammad radhiyallahu anhu, anak Nabi SAW. Jadi tujuan orang mengatakan, gerhana matahari ni kerana meninggalnya anak baginda Nabi SAW. Tujuannya apa? Tujuannya nak memuliakan. Tetapi tuan-tuan, baginda Nabi SAW, namun begitu Nabi SAW, baginda Nabi SAW menafikannya dan meluruskan pemahaman dan keyakinan mereka. Nak memuliakan tu tak salah, nak memuliakan, nak takzim, tetapi tuan-tuan, apabila cara memuliakan itu tak betul, merosakkan akidah, maka perlu diperbetulkan. Sewaktu bumi tidak menerima jenazah mulhim. Ini masih lagi tentang pasal mulhim tu, yang bunuh orang yang dah mengucap, bagi salam dah mengucap tu. Jadi ketika mana jenazah dia tak diterima, Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka supaya tidak timbul unsur fitnah, salah faham dalam keyakinan. Selain itu, ia bagi mengelakkan seseorang berkata setiap mayat yang tidak ditolak bumi bererti
memiliki amalan baik. Nabi SAW ni tuan-tuan nak perbetulkan keyakinan kita supaya kita tak kata apa, kalau mana-mana mayat yang bumi terima, maknanya dia ini ada amalan baik. Contohnya ada orang kafir ditanam masuk dalam kubur, tak ada apa, macam biasa je, tanam-tanam elok je, tak ada apa azab, tak nampak apa ular ke sebagainya. Maka orang kata apa? Oh, setiap mayat yang maknanya tidak ditolak, diterima oleh bumi, berarti dia memiliki amalan yang baik. Malahan banyak mayat kaum kafir yang dikebumikan itu ditolak oleh bumi. Tidak ditolak, dia kata. Malahan banyak mayat kaum kafir yang dikebumikan tidak ditolak oleh bumi. Maknanya ramai je jenazah mayat orang kafir yang bumi terima. Bumi tak tolak pun. Bumi terima. Oleh itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bumi dapat menerima orang yang lebih buruk daripada mulhim. Maknanya mulhim ni dia salah. Dia salah pergi membunuh orang yang dah bagi salam. Dia ingat orang tu kafir. Dia ingat orang tu munafik. Dalam hati lain, luar lain. Zahir lain, batin lain, zahir lain. Maka kata Nabi SAW nak bagi kefahaman bahawa yang lebih jahat, lebih teruk daripada mulhim ni pun bumi boleh terima. Ya. Tetapi Allah SWT ingin mengingatkan manusia sehingga peristiwa tersebut tidak berulang. Wallahu alam, kalau penggali kubur pernah jumpa dan sebagainya, sebaiknya dia tak payah cerita. Kan? Saya ni tanam seorang, saya gali kubur, jenazah yang nak ditanam tu pendosa. Dia buat dosa sekian, tak payahlah. Kalau kamu nampak, kamu diam je lah. Kamu diam saja. Sebab itu kalau ada jenazah yang wal'iyadzubillah lah, lidah dia terkeluar ke apa benda lah, apa jua aib, maka yang gali kubur, yang mandikan jenazah, diam. Jangan cerita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu aib dia. Kalau kamu cerita, nanti saat kamu meninggal dunia, kamu pun tak tahu macam mana keadaan kamu. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, tujuan maknanya bumi itu tak terima jenazah mulhim tu, tujuan untuk apa? Nak ingatkan manusia supaya membunuh orang yang dah bagi salam tu jangan diulang lagi. Tu je, tu yang Allah Taala nak. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang berlaku sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda sebegitu? Kalau Nabi SAW tak bersabda, tak mengatakan bahawa bumi ni boleh terima je orang jahat, tetapi Allah sahaja nak mengingatkan, sebab itu jenazah dia tak diterima. Nescaya orang akan berkata, sesiapa yang tidak ditolak oleh bumi bererti memiliki amalan yang baik. Jadi orang akan cakap, sesiapa yang bumi terima, bumi tak tolak, maknanya dia ni amal soleh, dia ni orang soleh. Nescaya Abu Jahal memiliki amalan baik. Kalau macam tu, yang ditanam tu Abu Jahal. Jadi masa tanah Abu Jahal tak nampak apa-apa, macam filem tanah kubur tu tak nampak. Jadi orang kata, oh baiklah Abu Jahal ni, padahal dia sejahat-jahat manusia. Demikian juga Al-Walid bin Mughirah. Namun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan perkara ini di tempat yang benar. Itu tuan-tuan. Tujuan apa tuan-tuan? Supaya kita ni sentiasa bersangka baik. Kita angkat jenazah, ya Allah beratnya. Ataupun kita nampak besar, kita kata ni mesti kembang ke apa jenazah dia ni, mulut kita tu.
Nah, apa yang kita nampak tuan-tuan, kita telan je. Kita sepatutnya kita banyak istighfar untuk diri kita. Nah, dia dah sampai masa dah, saya pula. Nah, maka sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup ni tuan-tuan perlukan ilmu. Perlukan ilmu, bukan tuan-tuan berdasarkan sangkaan-sangkaan ataupun dengar orang ni cakap, orang ni cakap, orang ni cakap, tak boleh. Nah, dia mesti tuan-tuan keyakinan, keimanan kita ini tuan-tuan mesti bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kata pengarang kitab lagi. Nice sikit. Isyak 8.20 lah. Baik, kata pengarang kitab, cukup bagimu urusan yang zahir, nampak, dan Allah SWT segala urusan yang rahsia. Jadi tuan-tuan, kita sebagai manusia ni, bagi kita tuan-tuan, cukuplah urusan yang zahir. Zahir. Batin kita tak tahu. Batin kita tak tahu tuan-tuan. Tapi kita ni suka sangat bersangka-sangka, sangka buruk, su'uzzan. Bersangka buruk kita kuat sangat. Nah, saya kalau pergi mana-mana tuan-tuan, kalau ada orang, saya masuk kedai makan lah contohnya, kalau saya tengah ambil makan nak bayar, di cashier tu ada pun ada orang situ, nengok saya lama, tenung saya. Saya rasa tak selesa. Ni ceramah boleh tengok lah, ceramah tak ada masalah kan. Jadi saya dah ambil makanan, dia tengok. Saya bayar, dia tengok. Jadi orang lelaki lah tengok tu, orang lelaki. Orang lelaki tengok. Jadi dia rasa dia nak dia nak mungkin cara saya order tak kena ke apa ke, Allah alam kan. Jadi time saya makan, saya tengok dia tak tengok saya, dah okey lah. Kalau saya nak makan, dia tengok lagi, saya dah pergilah. Nah, apa hal tengok-tengok, ada hutang ke? Nah, contohlah kan. Mana tadi tuan-tuan? Tentang zahir. Melihat kepada zahir. Dan kita pun tuan-tuan, kita tak boleh. Patutlah saya tengok muka ni tak ada nur, tak semayang punya. Tengok mulut kita. Dan tak ada nur. Orang tak semayang memang macam tu. Cuba tuan-tuan cermin muka tuan-tuan, ada nur ke tak ada nur? Rupanya yang nur tu tak ada pada tuan-tuan, ada pada orang tu. Sebab tuan-tuan kecam dia, kutuk dia, dia dapat pahala. Nur tu pergi kat dia. Yang tuan-tuan dapat zulumat, kegelapan dia. Nah, sebab itu tuan-tuan, kita ni tuan kena banyak bersangka baik dan kena banyak mendoakan kebaikan. Saya nasihat ni diri saya lah tuan-tuan. Kita keliling kita ni macam-macam orang ada. Contohlah kita selisih dengan seorang yang dia berjawatan, dia baju seragam lah, seragam apa pun tak tahulah. Jadi kalau dia lalu sebelah kita, tak tengok langsung kat kita, kita sangka apa? Alah, baru seragam apa lah, agak aku kisah. Tak, kita tak ada pasal-pasal, orang tu tak ada apa masalah pun, orang tu nak pergi kerja. Jadi dia tak dan nak senyum-senyum ni, nak babai ke apa, tak dan. Kita dah sisih dengan dia ni banyak kali dah, tak pernah dia bagi salam, tak pernah dia senyum. Baru ada seragam sekian-sekian dah. Jadi kita bermasalah tu di kita sebenarnya. Jadi kita ni tuan-tuan tengok orang yang zahir sahaja, batin dia serah kepada Allah SWT. Baik, sesungguhnya seruan ini bertujuan untuk melarang kaum mukminin membunuh dan memerintahkan kaum mujahidin meneliti terlebih dahulu sehingga tidak berlaku pertumbahan darah yang diharamkan hanya berdasarkan tanggapan yang lemah. Jadi tuan-tuan, ini ayat ni dia Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada mujahidin, tentera-tentera Islam, maknanya teliti terlebih dahulu, siasat dulu. Jangan terus membunuh, kerana membunuh ini adalah dosa yang besar.
Nah, jangan berdasarkan sangkaan, tanggapan, terus bunuh, tak boleh. Namun begitu ayat ini ditegaskan oleh ayat terdahulu. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93. Ayat seruan yang kita kita baca keterangan dan tafsiran dia ni ayat 94. Ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Bunuh dengan sengaja, kan? Muta'ammidan. Dalam Islam ni kita buat apa jua dosa dengan sengaja. Sengaja tu dikira. Kalau tak sengaja lain. Sebab itu bila orang membunuh tanpa niat. Contohnya orang latihan askar ke polis ke apa kan dia latihan peluru hidup ke apa, Allah alam dia tak tahu tuan-tuan, pam, mati dalam latihan. Jadi dia ni berdosa ke? Dia tak berdosa sebab dia tak ada niat. Dia tak ada niat, maknanya yang berdosa ni adalah sengaja. Sengaja tinggalkan solat. Macam orang dia tutup aurat elok je, orang perempuan lah, angin tolak kain dia, kan, nampak aurat dia dosa tak? Tak berdosa. Ataupun seorang ibu, anak kecil lagi, anak dia pegang tudung dia, tarik, kan, ternampak aurat dia, berdosa tak berdosa? Tak berdosa. Ataupun tuan-tuan kita pergi rumah orang ke manalah, Allahu alam, dengan syarat mata kita ni tak melilau lah dalam rumah orang tu. Ini duduk rumah orang, tengok tepi, tengok atas, tengok dapur, tengok habis tengok. Jadi dapur kita tengok lama, ada perempuan lalu dan tak tutup aurat. Perempuan tu dosa tak dosa? Dia ingat di dapur tu tak nampak lah, jalan laju lah. Rupanya kita duk tengok dah dapur. Yang berdosa siapa? Kita. Sebab kita mencari-cari. Maka tuan-tuan, dosa ni adalah bila kita buat dengan sengaja. Beri laluan pada azan. Allahumma salli ala sayyidina
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Akhir tuan-tuan ayat ni. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam. Siapa yang membunuh orang mukmin, kalau dia bunuh orang kafir di medan peperangan, itu nama dia jihad. Jihad makna membunuh orang kafir. Sama ada kamu membunuh atau kamu dibunuh dalam medan peperangan. Tetapi kalau bunuh orang mukmin, dosa dia adalah fajazaohu jahannam. Balasannya ialah neraka jahannam. Tak cukup dengan neraka jahannam, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Masuk neraka tu kekal. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Masuk neraka kekal, Allah murka. Tak cukup dengan murka, wala'anahu, dan melaknatnya. Allah murka, Allah laknat. Dua di situ tuan-tuan. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Surah An-Nisa ayat 93. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tentang dosa ancaman kepada mereka yang membunuh. Maknanya kepada orang Islam, kepada tentera Islam lah, dan kepada kita jugalah hari ni tuan-tuan. Walaupun Islam ni sikit-sikit jihad, apa ISIS lah, apa benda tuan-tuan, macam-macam itu semua tuan-tuan fitnah. Kerana Islam tak ajar begitu. Islam kalau nak membunuh adalah di medan perang, ataupun membunuh atas sebab qisas, boleh. Tapi kalau sengaja muta'ammidan, dosa dia adalah dosa besar tuan-tuan. Jadi cukuplah sekadar itu tuan-tuan kuliah maghrib kita pada malam ni, insya-Allah. Kita sambung pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Allahu alam, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap itu datang daripada kekurangan kejahilan ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf dengan tuan-tuan, perempuan semua yang hadir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.